وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 ثبت وانصر أهل الجمعيات جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, apa khabar? Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat dipertemukan pada pagi ini untuk slot sharing tajwid. Tuan-tuan dan puan, bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji, insyaAllah akan bersama anda untuk pagi ini sama-sama kita merungkai sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum hakam yang ada dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Dan insyaAllah untuk hari ini kita akan sambunglah daripada ayat yang kita berhenti semalam. Ya. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan bersedia dengan Al-Quran masing-masing, nota masing-masing, alat tulis dan segala persiapan lah. Ya. Baik, dan sahabat-sahabat yang baru masuk, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya. Selamat datang dan InsyaAllah saya nak ajak semua sahabat-sahabat sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana masih lagi diberikan peluang, masih lagi diberikan nikmat pernafasan, nikmat kehidupan, dan yang paling penting sekali ialah nikmat iman dan Islam itu sendiri. Macam mana kita boleh kecapi rasa, orang kata apa, untuk dekat diri dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Itu semua adalah satu nikmat kemanisan yang bukan semua orang dapat, tuan-puan. Mungkin ada laluan dia tu, cuma kita lah sebagai manusia yang bersifat lemah tak nampak laluan. Kan? Peluang dah ada tapi mungkin kita tak nak cuba dan sebagainya. Jadi tuan-puan ini Alhamdulillah, bersyukur kerana Allah lorongkan hati tuan-puan, mudahkan perjalanan kehidupan tuan-puan ni sekarang ni. Kalau kata nak dekat dengan Quran, so Allah bagi peluang pada kita untuk dekat. Aku nak ikut kelas ngaji lah, Allah bagi kita ikut kelas ngaji. Ada orang dia berkehendak kepada sesuatu tapi dia tak mampu untuk melakukan benda tu. Dia berkehendak kepada benda tu tapi ialah ada je halangan yang diberi, kan? Ada je cabaran-cabaran yang membuatkan terbantutnya untuk dia melakukan apa yang dia berkehendak tu tadi. Dia nak, tapi mungkin ialah tak ada tindakan yang betul ataupun tak ada circle yang betul. Ingat, siapa yang join live saudari Irfan semalam, yang paling penting apa yang kita nak buat, khususnya benda baik kat dunia ni, tuan-puan, kita kena ada circle yang betul. Kita kena duduk bersama orang-orang yang sama matlamat dengan kita. Kalau tuan-puan kata nak mahir baca Quran, maka tuan-puan kena duduk dengan orang yang cintakan Al-Quran, yang mahir Al-Quran, yang sama-sama ada jiwa matlamat yang sama. Itu paling penting. Betul tak? Kalau tidak, tak jadi apa benda lah. Macam tu. Macam tuan-puan pergi tadarus, bukan semua orang yang boleh tadarus, kan? Bulan Ramadan tuan-puan pergi masjid, bagi tahu kat masjid ni ada buat tadarus tak? Ada berapa orang so nanti dia beritahu lah. Biasanya setiap tahun adalah sekian-sekian orang, 30-40 orang. Lepas tu dipecahkan kumpulan. Kalau diikutkan ramai lagi. Kawasan penduduk tu berapa ramai manusia sebenarnya kalau ikutkan, betul tak? Kalau nak cerita. Tapi yelah, bila tanya setiap tahun, itu je lah, kan? Average dia 40, 50. Lepas tu bahagi 3-4 kumpulan. Walhal dalam satu kawasan tu sepatutnya ramai lagi yang boleh terlibat. Tapi nak buat macam mana? Itu je yang berkehendak. Dan itulah yang dimaksudkan circle itu tadi. Ada suasana. So orang yang ni yang nak ni, kan? Mereka yang nak. Jadi tuan-puan, apa yang kita buat sekarang ni, inilah dia circle kita. Walaupun kita jauh, kan, tak kenal. Kalau kenal pun ialah dalam Facebook je, kan. Paling kuat pun tengok kalau kat komen ni ada gambar kucing dan sebagainya, contohlah, kan. Puan Sefia, kan. Orang mungkin kenal dia sebab dari dulu masuk
Rajin komen dan sebagainya. Yang tak kenal jadi kenal, faham tak? Walaupun tak bersemuka, tapi macam tu lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya doakan agar semua istiqamah. Kita pun beberapa hari lagi nak masuk Ramadan ni. Saya nak kita sama-sama okay, menuju satu suasana yang lebih baik lagi. Okay, kita ni fasa yang orang kata on the way lah ni ya. On the way, InsyaAllah, mudah-mudahan baik. Jadi Alhamdulillah dah ramai sikit ni. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Betul tu. Okey, baik. Jangan masuk grup membawang, kata puan dia. Ada ke grup membawang? Wallahualam, saya tak tahulah pula. Kok ada grup macam tu? Ada Masuk grup yang baik-baik, insyaAllah. Kan banyak sekarang kan, grup Telegram kan, yang mengongsikan yalah tentang tazkirah ringkas, tazkirah harian kan, amalan-amalan dan sebagainya. Banyak dah. Kita ni yalah nak ke tak nak itu aja. Boleh tuan-puan Baik, Alhamdulillah. Jadi hari ni hari Jumaat yang penuh dengan barakah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan hari Jumaat ini, dengan hari yang penuh keberkatan ini, kita mendapat limpahan ganjaran pahala. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan, dengan usaha kita ini, moga-moga Allah nampak dan Allah memberikan satu peluang pada kita, satu ruang kepada kita, satu nikmat yang besar buat kita untuk akan datang. Mungkin kita tak perasan sekarang, cuma untuk akan datang. Mungkin dia tak bagi segedebuk depan kita, tapi dia bagi kita pada keluarga kita, anak-anak kita. Mana tahu? Betul kan? Jadi nikmat tu datang dalam pelbagai cara lah tuan-puan. Jadi apa-apa pun bersyukur dan fokuskan niat itu betul-betul. Alright? Sebab tu setiap kali nak ngaji kena kita betulkan niat kita. Kita manusia tuan-puan, kadang-kadang niat tu terlari sikit, biasalah. Jadi kena muhasabah balik sama-sama. Saya bukanlah bercakap untuk tuan-puan, untuk diri saya juga. Kadang-kadang kan kita rasa macam yelah niat tu lari, dan so kita kena betulkan balik. Jadi sama-sama kita tajdid niat kita tuan-puan, insyaAllah. Untuk pagi ni kita akan baca surah Al-Kahfi. Seperti biasa rutin Jumaat kita daripada ayat 1 hingga 10, insyaAllah. Tuan-puan boleh bersedia dengan muka surat 293. Siapa yang ada Al-Quran, muka surat 293. Ya. Jadi bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan, kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. InsyaAllah sebentar lagi kita akan baca surah Al-Kahfi, ya, muka surat 293. Siapa yang tak ada Quran tak apa, boleh tengok di paparan skrin. Saya ada letakkan slide di sini. Jadi saya minta untuk sahabat-sahabat semua fokus apabila kita sudah mulakan bacaan. Okey, fokus pada bacaan kita, insyaAllah. Boleh nak? Yang belum share, bantu saya tolong share dulu tuan-puan. Sama-sama kita sebarkan ilmu ini bersama, kita sebarkan manfaat ini bersama. Mudah-mudahan ada ganjaran buat kita lah, walaupun sedikit, insyaAllah. Okey, ada button share kat tepi tu, belah kiri kita tu, tekankan.
Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi jom kita mulakan bacaan kita surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Tarik nafas sama-sama tuan-puan, tarik nafas. Kita lontarkan bacaan ini sekuat yang mungkin tuan-puan. InsyaAllah walaupun kita tak bersua, saya harap kita gegarkan. Bukan gegar vaganza, kita gegarkan bacaan kita surah Al-Kahfi ini. Tu ada bunyi ayam. Dengar tak? Belakang ni ada ayam. Dia macam loceng lah kot tuan-puan . Okey, jom kita mulakan. Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okey, jadi selesai untuk bacaan surah Kahfi kita daripada ayat 1 hingga 10. Mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak kaifiat dan apa yang penting kita mengharapkan keberkatan, keridaan Allah itu sendiri insya-Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan, untuk hari ini kita akan sambung bacaan kita, bacaan semasa kita surah Al-Baqarah. Masih lagi surah Al-Baqarah. Kita akan masuk untuk ayat 208 tuan-puan. Okey. Ayat 208, muka surat berapa?
muka surat 32. Okey, muka surat 32 insya-Allah. Sahabat-sahabat yang baru masuk yang belum share, tolong bantu saya kongsikan dahulu. Okey, jangan lupa sama-sama kita sebarkan ilmu, sebar-sebarkan manfaat ini bersama. Jangan lupa tuan-puan. Okey. Baik, jadi insyaAllah kita boleh mulakan. Saya harap sahabat-sahabat semua dalam keadaan yang bersedia. Hal antum musta'idun? Okey, adakah anda semua sudah bersedia ni? Dah sedia ke belum? Tuliskan di ruangan komen. Kita nak tengok berapa ramai yang sudah bersedia untuk mulakan bacaan pada bacaan semasa kita pada pagi ini, insyaAllah. Ya, surah Al-Baqarah. Nah, muka surat 200 ayat 208, muka surat 32. Okey. Alright, semua sudah bersedia. Jom kita mulakan bacaan kita pagi ini, insya-Allah. Tarik nafas. Kita baca dulu sama-sama, kemudian baru kita pergi sesi bedah membedah. Ready, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah selesai ayat 208. Pendek je ayat ni. Dan kalau kita tengok ayat ni tuan-puan, ayat yang biasa kita dengar. Betul tak? Ayat yang biasa kita dengar. Maknanya perkataan-perkataan yang ada di sini tidaklah perkataan yang sukar untuk kita lafazkan. Susah untuk kita nak sebut, nak baca tu. Jadi apa pun kita akan pergi satu persatu. InsyaAllah kita akan tengoklah sedikit sebanyak apa yang boleh kita perbaiki. Kita akan perbaiki sama-sama. Boleh? Okey, yang baru masuk selamat datang. Jangan lupa tekan butang share, kongsikan dulu. Kita ajak kawan-kawan kita yang lain. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Baik. Ya ayyuha. Tuan-tuan perempuan, huruf ya sebutannya nipis saja. Ya, tak perlu ya ayyuha kan, nak buat suara keras lah kononnya contoh. Jadi tak perlu sampai mengubah sifat dia. Ya, boleh je. Contoh, apa yang dimaksudkan suara keras? Biasakan kalau orang kata keluarkan suara biar bertenaga contoh. Jadi bila kata nak keluarkan suara bertenaga, bukanlah erti kata ya ayyuhallazina. Bukan, itu bukan suara bertenaga. Ada unsur tenaga, bertenaga tu, tapi kita tak perasan, kita dah mengubah sifat dia. Jadi keluarkan suara macam biasa. Ya ayyuhallazina. Kan kalau kata nak buat suara yang keras, suara yang tegas, tapi apa-apa pun jangan ubah sifat dia. Itu yang kita kena faham. Boleh? Baik, so ya kat sini tuan-tuan dan puan, kita perlu baca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Okey, itu asasnya lah.
Sebab apa? Sebab kita tengok kat sini ada simbol mad yang bertemu dengan huruf hamzah. Baik, sekarang ini pertemuan ini berlaku dalam satu kalimah ataupun dua. Ataupun soalan saya tukar soalan saya, apakah hukum di sini tuan-tuan dan puan? Siapa yang dah biasa ikut sharing saya, insyaAllah tahu dah duduk dalam kepala dah ni. Adakah ini mat wajib muttasil ataupun ini disebut mat jaiz munfasil? Okey. Boleh jawab. Awal-awal ada soalan ya. Boleh jawabkan di dalam komen. Ini mat wajib muttasil ataupun mat jaiz munfasil tuan-tuan dan puan. Adakah pertemuan huruf mat dengan hamzah ini dalam satu kalimah ataupun dua? Boleh tuliskan di ruangan komen bawah Soalan ni senang je pun sebenarnya, saja aja kan. Nak refresh. Waalaikumsalam yang baru masuk, sila. Apa PH share dulu ya. Jelas tak soalan saya ni tadi? Mat wajib ke mat jaiz ni? Satu perkataan ke dua perkataan tu? Ya ayyuha, ya ayyuha, ya ayyuha. Semua handai-handai belaka ya. Alhamdulillah, sonok tengok jawapannya. Okey, terus. Jawab, teruskan menjawab, insya-Allah. Tak apa, jangan risau, kita relax je tuan-tuan, santai-santai. Okey, tenang-tenang je. Kita nak belajar ni kena relax, tenang, santai. Mat wajib, mat jaiz. Mat wajib. Mat wajib, mat jaiz, mat wajib. So banyak jawapan ni Baik, alhamdulillah. So terima kasih di atas respon sahabat-sahabat semua. Saya suka dengan jawapan tuan-tuan dan puan. Betul ke salah ke, itu tolak tepi tuan-tuan. Asalkan kita cuba. Baik, jadi soalan saya tadi kat sini, ini mat wajib ke mat jaiz? Mat wajib muttasil ataupun mat jaiz munfasil? Jadi jawapan di sini ialah mat jaiz munfasil. Di sini ialah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Kalau nak nampak gempak sikit nama dia, mat jaiz munfasil hukmi. Okey. Kenapa disebut hukmi? Maknanya dari sudut hukum dia memang mat jaiz. Tetapi dari sudut bacaannya pula, ia sama seperti mat wajib, yang mana tak boleh dipisahkan dua perkataan ini. Kalau mat jaiz munfasil, siapa yang belajar mat jaiz munfasil, kita boleh berhenti dua harakat, betul tak? Contoh macam inna a'ta, contoh. Jadi kalau kita berhenti inna, tu akan kekal dengan mat asli apabila kita berhenti. Itu untuk mat jaiz. Faham kan maksud saya? Jadi di sini untuk mat jaiz di sini yang disebutkan sebagai hukmi ialah dari sudut hukumnya. Hukumnya memang tetap mat jaiz. Maknanya pertemuan huruf mat dengan hamzah itu dalam dua kalimah. Ya satu perkataan, ayyuha satu perkataan. Cumanya ianya tak boleh dipisahkan dari sudut bacaan. Sebab itu saya kata tadi sama seperti mat wajib. Mesti kena sambungkan bacaan. Tak boleh kita berhenti ya dua harakat. Kan? Kita nak berbalik kepada asas mat jaiz ni, kan patutnya boleh berhenti. Tapi di sini tak boleh. Ya ayyuhallazi,
Sebab itulah tulisannya digabungkan begini. Tujuannya supaya kita yang membaca ni tidak akan berhenti pada kalimah tersebut. Pada kalimah ya tu. Okey. Sebab itu adalah nida panggilan, ya wahai. Jadi dia takkan terpisah. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Okey? Faham tuan-puan? So apa yang kita nak kena faham kat sini, ianya adalah mad jaiz. Kalau tuan-puan terlupa sekalipun tak ada masalah sebenarnya. Asalkan kita tahu bahawa di sini perlu dibaca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Itu sahaja. Boleh? Kalau terlupa tak apalah. Nak buat macam mana kan? Tapi yang penting kita baca tu 4 ataupun 5 harakat sahaja. 4 lebih baik lah. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Wallahu alam. Jelas sahabat-sahabat semua? Okey, mad jaiz munfasil hukmi. Ya ayyu. Baik, selesailah tadi. Kita teruskan. Huruf ya yang bersabdu ni. Ada huruf ya bersabdu kan? Ayyu, ayyu, ayyu. Jelaskan bunyi sabdu pada ya tu sebaik mungkin. Ya ayyuhallazi. Huruf ha ni terus masuk pada lam yang bertanda sabdu ni. Hallazi, hallazi, hallazina zi. Baik, huruf zal jangan lupa keluarkan hujung lidah. Okey, keluarkan sedikit hujung lidah kita. Dan kita baca dengan kadar 2 harakat mad asli kat sini. Okey, mad asli. Boleh tuan-tuan dan puan? Ya ayyuhallazina nun baris atas na, dan di sini hamzah mad badal. Okey, hamzah yang dibaca 2 harakat mad badal yang berada di awal kalimah. Hamzah yang berada di awal kalimah disebut sebagai mad badal. Baik, saya tak nak perincikan dia untuk yang lebih mendalam. Cuma saya nak bagi tahu tuan-puan, mad badal ni adalah disebabkan dia hamzah yang dibaca 2 harakat. Hamzah yang dibaca 2 harakat. Boleh faham ni tuan-tuan dan puan? Dia sama macam mad asli lah. Sebiji macam mad asli dari sudut kadar dia 2 harakat. Tidak ada perubahan, tidak ada perbezaan sikit pun. Okey, sama dibaca dengan 2 harakat. Kalau kita tengok kenapa saya kata sama macam mad asli, ianya melibatkan huruf alif mad. Dan sebelumnya huruf yang berbaris atas. Okey, alif mad sebelumnya baris atas. So dia dah cukup syarat untuk kita katakan dia sama seperti huruf mad ataupun bacaan mad. Mad asli lah. Okey, baik. Amanu dkhulu. Ama, mim baris atas, ma, nun. Okey, nun ni kita kena muncungkan bibir sebab dia baris hadapan. Okey, nu, tapi tak perlulah dibuat-buat sangat. Cukup ikut masing-masing. Amanu, dah selesai bunyi tu kira jadilah tu. Tak usah dimuncung-muncungkan sangat sampai kita bimbang takut rosak sifat tu nanti. Kan nu, amanu, nu kan. Kalau over sangat, takalluf. So tak perlu. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu. Begitu. Jadi huruf nun baris hadapan ini tuan-tuan dan puan terus masuk pada dal yang bertanda sukun ni. Dal yang bertanda mati lah. Nud. Praktikal dia bagi qalqalah. Qalqalah sughra. Nud. Tak perlu nud. Jangan ditekan-tekankan tuan-puan. Relax, santai, layankan sahaja. Boleh? Santai sahaja. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu. Kalau dibuat-buat manude. Dia bukan manude. Manudkhulu.
Manudkhulu. Manudkhulu. Dapat tak? Sebab tu saya kata tadi layankan sahaja. Okey, layankan, santaikan bunyi dia. InsyaAllah boleh nak? Boleh. Mat badal masuk kumpulan mat asli ataupun dikira mat far'i, Ustaz? Kalau ikutkan sebahagian daripada bacaan saya, kitab-kitab banyak yang disebut sebagai mat far'i sebab dia melibatkan hamzah. Tetapi kalau berdasarkan pendapat daripada Allahumma salli ala Muhammad, siapa nama tu? Dr. Aiman Suaid. Okey, Dr. Aiman. Kenal kot siapa yang ada kitab dia. Dr. Aiman mengatakan bahawa mat badal ni termasuk dalam mat asli, termasuk dalam kumpulan mat asli. Adapun sebahagian kitab yang lain yang banyaknya saya jumpa, ianya duduk dalam mat far'i, cabang daripada mat asli. Sebab apa? Dia melibatkan hamzah. Dan asal kejadian mat badal tu kan adalah pertemuan hamzah sukun kan. Okey, hamzah yang sukun kemudian dibadalkan. Perjalanan dia itulah jalan cerita dia tu. Jadi perkara ni pernah disoal, adakah mat badal ini termasuk dalam kategori mat asli ataupun mat far'i? Saya dah pernah dapatkan jawapan. So yang masyhurnya ialah mat far'i lah. Jadi sebenarnya tak ada apa pun kalau kata ada kekeliruan, tetapi ia masih duduk dalam khilaf sebenarnya. Tapi dari sudut bacaan tetap dua harakat untuk kita lah dalam riwayat kita kan, untuk Tariq Syatibiyah gitu. Okey, yang bertanya tadi boleh. Puan Nazrina, Puan Nazrina, mat badal boleh tuan-puan jadi istilahnya itulah pelbagai. Tapi kalau mat syibhu badal, biasa kita sebut mat syibih badal, syibhu bil badal dan sebagainya, itu confirm, itu dah confirm duduk dalam kategori mat asli. Sebab dia nak disebahkan kepada persamaan dia dengan mat badal. Minta maaf kok ada yang pening dengan apa yang saya cerita ni. Saya menjawab soalan yang tanya tadi. Cuma untuk takut ada yang pening, apa benda badal, bil badal ni semua kan. Far'i semua ni. Tak apa. Abaikan saja. Kalau tak faham, abaikan dulu. Benda ni benda yang dia mungkin dalam sikit. So abaikan dulu, tak apa. Saya cuma meraihkan soalan yang ditanya tadi Baik, alhamdulillah. Boleh faham. Okey. Kita sambung lagi. Nudkhulu tadi dapat lah. Qalqalah sughra, kecil saja. Layankan saja bunyi dia. Khulu, huruf kha baris hadapan khu. Huruf kha baris hadapan khu. Lu, huruf lam baris hadapan lu. Kat sini kita baca dua harakat lah. Saya lupa nak sebut kat sini tadi. Ini adalah huruf alif ziyadah. Huruf alif tambahan. Alif ziyadah. Apa yang kita boleh faham daripada alif ziyadah ni? Ziyadah ni maksudnya tambahan lah. Okay, ziyadah ni maksudnya tambahan. Jadi bila kita kata alif ziyadah, alif tambahan ini sebenarnya tidak ada apa-apa fungsi pun. Dari pada bacaan tidak ada apa-apa. Selalu saya sebut apa? Alif ziyadah ni apa dia? Ada pada penulisan tetapi tiada pada bacaan. Ingat tu. Huruf ziyadah. Ataupun boleh kita sebut alif ziyadah. Sebab huruf ziyadah ni bukan hanya pada alif sahaja. Ianya juga pada ya, pada waw. Jadi kita boleh sebut juga alif ziyadah, waw ziyadah, ya ziyadah. Ataupun nak senang, huruf ziyadah. Bila kita kata huruf ziyadah, merujuk kepada alif ziyadah, waw ziyadah, ya ziyadah. Itu je. Cuma macam mana nak tahu dia ziyadah ke tidak? Macam mana nak tahu dia status dia tu? Huruf tambahan ataupun tidak? Tengok kalau ada bulat kecil di atasnya. Okey? Bulat kecil. Dan bulat tu pun tuan-puan, kalau kita belajar lagi, akan ada satu bentuk lagi lah yang dia bujur. Tapi tu tak apa. Kita tak akan cerita semua sekarang. Nanti kita jumpa contoh dia, saya akan terangkan lah. Okey, sekarang ni saya cerita yang ni dulu.
simbol kecil ni. Okey, bulat kecil. Kalau istilah Arabnya disebut sifrun mustadir. Tapi tak apa, saya tak nak dedahkan tuan-puan. Saya hanya sebut saja sifrun mustadir adalah nama bagi simbol bulat tu, bulat kecil tu. Ataupun mudah nak faham, mudah untuk kefahaman kita, alif yang ada bulat kecil atas dia. Itulah dia huruf ziyadah. Huruf tambahan. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Boleh? Mana ada pening Ustaz? Puan dia mungkin tak pening. Tapi insyaAllah sahabat-sahabat lain kita kan, ada yang baru nak belajar. So yang saya maksudkan tadi tu untuk kelompok yang itulah. Saya takut dia orang rasa terbeban dengan istilah-istilah yang saya gunakan tu. Yang okey tak ada masalah lah. Kan yang okey tak ada rasa apa. Ni ceritanya yang mungkin ialah baru membuat-buat semangat nak belajar ni. Itu maksud saya nah. Jangan salah faham pula. Yang okey lah. Right. Baik, kita teruskan lagi. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi. Lu tadi 2 harakat sebab ada waw mat tu, nampak tak? Ni. Lu 2 harakat, mat asli. Fis silmi. Huruf fa baris bawah terus masuk pada alif lam syamsiah ni. Fisi. Okey, fisi. 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 Kemudian matikan lam. Fisilmi. 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 Silmi. Kemudian huruf mim baris bawah, mi lah. Okey. Kemudian ada huruf kaf. Okey, huruf kaf yang bertemu dengan sukun asli. Okey. Huruf mad. Okey, huruf mad ni, alif mad ni huruf kaf. Okey, ni huruf kaf. Dan selepasnya ada huruf mad yang bertemu dengan sukun asli. Baik, itu adalah huraian yang asalnya. Tapi sekarang ni cara nak paling mudah kita kenal, cara mudah nak sebut, huruf mad bertemu dengan sabdu. Selesai. Okey, huruf mad bertemu dengan sabdu. Itu je. Huruf mad bertemu dengan sabdu. Jadi bila huruf mad bertemu dengan sabdu ni tuan-puan, maka akan hadirlah simbol mad tu. Yang kita sebut ombak, misai apa semua tu. Asbab pertemuan tu. Huruf mad bertemu dengan sabdu tu. Jadi asbab pertemuan tu menyebabkan adanya simbol mad itu. Nak bagi tahu apa? Bahawa bacaan ini perlulah dipanjangkan melebihi 2 harakat. Betul tak? Asalnya ka ni mad asli je. Ya? Ka ni mad asli je. Mad asli yang bertemu dengan sabdu. Boleh faham? Mad asli yang bertemu dengan huruf yang bersabdu. Maka atas asbab pertemuan itu tadi, maka didatangkan simbol mad. Bagi menunjukkan bahawa bacaan perlu lebih daripada 2 harakat. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan, okey, kita perlu baca dengan kadar 6 harakat. Okey, perlu baca dengan kadar 6 harakat. Kalau ditanya apakah nama hukum di sini, kita akan jawab apa? Mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Saya ulang. Mad lazim kalimi musaqqal. Tu nama hukumnya. Ustaz panjangnya. Dia memang panjang. Kalau nak tahu huraian detailnya lebih padu, kena join kita, insyaAllah. Okay? Masuk kelas intensif tajwid, insyaAllah kita akan cerita panjang lebar lah. Cuma ni saya cerita ni secara umum sahaja. Point dia kena baca 6 harakat. Macam mana nak tahu 6 harakat ke tidak? Simbol kita sebut misai tu kan, ataupun nama sebenarnya alamatum mat, tanda mat. Okay, simbol misai tu tanda mat nama dia. Kalau tanda mat bertemu dengan sabdu, confirm kena baca 6 harakat. Itu je.
Kalau simbol mat bertemu dengan hamzah 4 atau 5 harakat. Betul tak? Simbol mad bertemu dengan hamzah 4 atau 5 harakat. Kalau dia bertemu dengan sabdu 6 harakat. Itu je. Tuan-puan lihat di sini. Ni cara mudah lah kan. Kita nak tengok melalui simbol. Ni. Ini ombak bertemu dengan hamzah. Kita istilah ombak senang kan. Ni ombak bertemu dengan sabdu. Ini 4 atau 5 harakat. Yang ni pula 6 harakat. Itu je. Simbol mat ni dia akan jumpa pusing-pusing je. Tak hamzah, sukun sabdu. Tu je. Kalau dia tak jumpa hamzah, dia akan jumpa sukun. Kalau tak sukun, dia akan jumpa sabdu. Boleh faham tuan-puan? Jadi kesimpulan dia yang jumpa dengan hamzah 4 atau 5 harakat. Kalau dia jumpa selain daripada hamzah 6 harakat. Saya ulang balik tuan-puan. Dengar betul-betul. Simbol mat, simbol mat yang kita kata misai, ombak sebagainya tu, bila bertemu dengan hamzah, kita baca 4 ataupun 5 harakat. Dan kalau pendetilan dia adalah terpecah kepada mat jaiz, mat wajib tu kan. Baik, sekarang ni kalau dia jumpa selain daripada hamzah, kita kena baca 6 harakat, itu je. Dan apa yang selain daripada hamzah tu? Ada 2 je tuan-puan, tak sukun sabdu. Tu je. Erti kata lain, simbol mat ni hanya akan bertemu dengan 3 simbol sahaja. Saya ulang. Simbol mat ni dia akan bertemu dengan 3 simbol sahaja. Hamzah. Saya sebut simbol tu supaya kita faham dari sudut simbol lah. Bukan hukum dia. Simbol tu kita tengok pun dah tahu dah. Hamzah yang pertama, yang kedua sukun, yang ketiga sabdu. Tu je. Tak banyak pun yang kita nak kena ingat tuan-puan. Senang je kot nah. Cuma kalau kata nak detail, kena faham secara luas lah dari sudut maksud dia. Kan kalau mat jaiz, macam mana nak kenal mat jaiz? Macam mana nak tahu 2 perkataan? Macam mana nak tahu 1 perkataan? Kalau mat lazim kalimi, macam mana nak tahu sukun asli? So adalah jalan cerita dia. Kalau tuan-puan buka dalam huraian kitab kat sini, kafah ni, kalau ikutkan mat lazim kalimi musaqqal, penerangan dia akan disebut huruf mat yang bertemu dengan sukun asli. Itu je. Tapi kalau kita faham macam tu, kita pun mulalah tertanya-tanya, mana sukun dia Ustaz? Itu bukan sabdu ke? Nampak? Sedangkan kita tahu bahawa fa ni adalah 2 huruf asalnya. Huruf yang pertama mati. Itu yang sukun tu kata. Sukun. Kemudian ada huruf yang hidup. Maka digabungkan dari sudut penulisannya, sebab tu disebut sebagai huruf yang bersabdu, huruf gandaan. Nampak? Itu detail dia. Jadi tak apa, tolak tepi itu dulu tuan-puan. Saya tak nak memberatkan benda ni. Kita nak santai-santai je. Tuan-puan fokus pada simbol ni dahulu. Boleh? Huruf mat bertemu dengan hamzah 4 atau 5 harakat. Itu dia. Kalau dia bertemu dengan selain hamzah, iaitu sukun ataupun sabdu, 6 harakat. Tidak ada pilihan dah. 6 saja. Wallahu a'lam. Boleh faham ni? Senang je sebenarnya. Boleh nak? Betapa pentingnya. Yes, penting. Ada kena seiring lah bila kita faham dari sudut hukum. Hukum yang terperinci. Kemudian kita faham pula dari sudut simbol-simbol yang para ulama sediakan pada kita. Allahu Akbar. Memang cantik sangat tuan-puan. Memang kata mantul. Mantul. Boleh. So 6 harakat lah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ada fa bersabdu tu, pastikan kita lakukan sabdu tu betul-betul lah. Fis silmi kaffah. Jangan bunyi kosong je. Fisilmi kafah. Kan tak nampak ada sabdu ke tak tu? Kan orang yang mendengar ada sabdu ke tak tu? So kita zahirkan betul-betul bunyi sabdu tu. Fisilmi kafah.
Kaffah. Nampak kan? Okey. Sabdu tu. Bacaan pada sabdu tu. Pada huruf fa dengungnya berapa harakat? Tak ada dengung kat situ. Okey. Tak ada dengung Huruf fa ni tak ada dengung. Pada hukum ni tak ada dengung. Fisilmi kaffah. Ka tu panjang 6 harakat. 6 harakat masuk terus pada fa. Macam mana nak tahu 6 harakat ni? Mudah je formula tu tuan-puan. Macam mana nak tahu 6 harakat dengan 4 atau 5 harakat? Dalam Quran kita dah biasa baca 4 atau 5 harakat. Sebab banyak. Dalam Quran ni banyak 4 ataupun 5 harakat. Jadi macam mana nak tahu 6 harakat? Bila kita baca tu, kita rasa macam macam panjang sangat je ni. Maknanya betul je tu. Faham tak? Itu cara nak tahu tu. Kita rasa macam macam panjang sangat je. Yang rasa macam panjang sangat tu, itulah 6 harakat tu. Faham tak? Kita nisbahkan begitu. Sebab bab kadar ni dia bergantung pada tempoh bacaan kita sebenarnya. Jadi tuan-puan je tahu kadar dia. Melainkan tuan-puan talaqi lah dengan guru. So nampak tahulah cukup ke tak. Okey, ada yang gunakan kaedah jari dan sebagainya. Terpulang itu pendekatan untuk tuan-puan ialah untuk fasa nak latih. Cuma nanti sampai satu tahap tuan-puan boleh agak dah. Dah boleh agak sendiri. Kita baca fisilmika. Macam panjang je. Betul dia tu. Kan dia nak macam panjang je. Kan? So, kalau macam panjang tu maknanya dah terlebih lah daripada kebiasaan kita tu. Ya ayyu. Nampak? Kalau saya macam tu, tempo yang macam tu saya akan baca ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. So saya tahu, okey, kat sini panjang 6 harakat ni lebihkan sikit daripada 4 atau 5 harakat tu tadi. Dia itu yang saya boleh bagi tahulah. Okey? Itu sahaja. Cuma poin tadi tak ada yang tanya dengung kan? Tak ada dengung Boleh? Tapi an-nabr. An-nabr ni ialah satu asonansi yang kuat. Sebab tu saya kata tadi tuan-puan, itu istilah dia lah, an-nabru tadi. Sebab ada huruf fa bersabdu tu. Jadi kita kena mentahqiqkan, jelaskan bunyi pada fa tu, bunyi sabdu pada fa tu. Kalau kita buat kosong, fisilmi kaffah, so tak nampak. Jadi kena ada unsur yang disebut an-nabru tu tadilah. Bab an-nabru ni satu perbincangan. Dia bukan dalam hukum tajwid, dia bab intonasi. Dia lebih kepada intonasi Quran. Kami pernah duduk berbincang berkenaan dengan an-nabru ni. So benda ni saya rasa tak sesuai lagi untuk diceritakan ataupun difokuskan sangat untuk masyarakat umum, masyarakat awam. Sebab benda tu nanti akan mengelirukan lah. Cuma apa yang saya nak tuan-puan faham, mana-mana huruf bersabdu kita selesaikan betul-betul bunyi dia. Fisilmi kaffah, kaffah, waladdallin. Surah Al-Fatihah. Nampak tak? Setiap sabdu tu semua kita angkatkan. Angkat tu tujuannya apa? Maksud saya angkat bunyi tu. Dallin. Nak menampakkan adanya sabdu kat situ. Boleh faham? Bukanlah saya kata angkat tu angkat sangat-sangat ya. Siratal ladzi, kan contohlah tuan-puan faham maksud saya ni. Ustaz kata kena angkat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan sampai macam tu bunyinya. Terkejut makmum belakang tu, tengah duk melayan bunyi, tiba-tiba kan kita tarik sentak macam tu. Terkejut orang. Tak, biasa je tuan-puan. Cukup syarat tu sudah. Boleh faham maksud saya ni? Boleh?
Clear sahabat-sahabat semua? Kalau kita berhenti tadi bunyi kafah, panjangnya kafah. Kalau tadi ada soalan, macam mana kalau sambung? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu bunyi dia. Idgham bi gunnah. Gitulah bunyinya. Kaffatan wa la tattabi'u idgham bi gunnah. Boleh? Clear Semput. Sebab tu saya berhenti kat kafah tu. Tahu panjang tu ayat tu. Kalau baca laju insya-Allah boleh lah. Kan? Okey. Baik, jom kita teruskan tuan-tuan. So bila kita berhenti kat kafah tu, selesailah. Habislah satu bahagian. Jadi sekali lagi kita akan sambung pula wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita baca sama-sama dulu, boleh? Daripada ya sampai kafah tu. Ready? Tarik nafas sama-sama. Kita mula dengan isti'azah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Habis. Selesai. Okey. Tak cukup nafas. Tak apa. Sebab tu kita buat pendek-pendek tuan-tuan. Jangan risau nak. Sedangkan yang saya rasa pendek ni pun mungkin ada yang rasa terbeban juga nak buat. Tapi insya-Allah pelan-pelan kita belajar dulu, kita buat. Tuan-puan pun boleh latih. Ikut dia sebab berkaitan dengan tempo tu sebenarnya. Kalau tuan-puan tahu nak kawal tempo, tahu nak kawal penjagaan suara tu macam mana, insya-Allah boleh. Cuma kena sabarlah. Okey, point dia kena sabar. Hasil dia nanti kita akan dapat. Okey, kita sambung lagi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Huruf ta tapi tak apa, sekali kita bincang kat situ. Sekarang ni kita tengok wala. Huruf waw baris atas wa. Wala tattabi'u wala tattabi'u wala tattabi'u wala tattabi'u. La di sini mat asli, ni alif mat sebelumnya baris atas. Wala tattabi'u tatta. Okey, kat sini huruf ta baris atas bertemu dengan sabdu, huruf ta juga. Tatta. Jadi nak sebut tatta ni tak perlu tatta. Jangan bawa unsur London Chocorol, ingat tu. Okey. Wala tattabi'u, kan tak maulah tatta. Wala tattabi'u khutuwa wala tattabi'u tattabi'u khutu. Dapat tak bunyi dia? Saya ulang banyak kali tadi kan, supaya tuan-puan tangkap bunyi dia. Jangan watat wala tat.
ta. Okey. Wala tattabi'u, huruf ba baris bawah B, huruf ain ni kita sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita untuk mendapatkan hasil bunyi yang baik. Wala tattabi'u khu, tabi'u. Ni huruf ain kerongkong, bukan hidung. Kalau hidung dia jadi bunyi hidung nanti. Tattabi'u. Jadi tuan-puan kena semak balik. Okay, check balik. Tuan-puan buat huruf ain selama ini melalui bunyi hidung ke daripada kerongkong tu. Semak balik ya. Pastikan bunyinya relax, kosong di bahagian kerongkong. Wala tattabi'u. Kalau tutup hidung pun tak gagu. Wala tattabi'u khutuwa. Kalau kita buat hidung, wala tattabi'u, nampak? Wala tattabi'u. Bila ada sengar tu maknanya kita punya suara ain itu ke hidung lah tu, bukan ke kerongkong. Boleh? Check dulu. Tutup hidung, cuba buat. Boleh? Boleh insyaAllah nah. Puan AB sama-sama. Wala tattabi'u khutuwa. Baik. Ni huruf ain dua harakat ya. Ni waw mad, dan ini huruf ziyadah lah macam saya sebutkan di awal tadi. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Baik, huruf kha baris depan khu, khutu. Wala tattabi'u khutuwa, khutuwati syaitan. Khutu, huruf ta kena tebal selamanya, huruf kha pun tebal selamanya. Khutu, khutuwa, 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 khutuwati syaitan. Khutuwati wa ni dua harakat. Okey. Khutuwa, khutuwa, khutuwatisha. Ni waw mat sorry, ni alif mat kecil ni. Waw ni dua harakat. Khutuwa, huruf ta baris bawah masuk terus pada shin yang bersabdu. Alif lam syamsiyah. Khutuwatis syaitan. Tisha, tisha, tisha. Pastikan jelaskan betul-betul shin bersabdu tu. Jangan tisha. Tisha tu macam nama orang kan. Tisha. Khutuwatis syaitan. Syai. Kat sini bacaan lin. Khutuwa. Tisha. Tisha. Sebut tish tu mulut tak perlu muncungkan ustaz. Betul. Tak ada sebab untuk kita muncungkan bibir. Sebab huruf ta tu bukan daripada bibir. Huruf shin pun bukan daripada bibir. Dua-dua ni daripada lidah kita. So lidah kita yang memainkan peranan lah. Khutuwati syaitan. Kalau muncung dia jadi macam mana? Contoh khutuwati syai, syaitan kan? Tish. Kalau nak sebut tisha, tapi kita selitkan pula muncung tisha. So dia tak jadilah. Bunyinya mungkin nampak macam sama, tapi sebenarnya ada perubahan tu sedikit. Khutuwati syaitan. Saya muncung khutuwati syaitan. Fokuskan pada sebutan tish tu. Saya buat muncung khutuwati syai. Tak jadi kan? Dengar bunyi macam jadi, tapi sebenarnya ada sedikit, ada adalah kesumbangan dekat situ.
So biasa je khutuwati syaitan. Boleh Puan Zurina? Baik, huruf shin ni tadi selesai. Sya, matikan ya ni. Ni huruf lin. Okay. Oops. Sekejap Saya nak padam yang ni dulu. Tak boleh padam ke? Oh dah, boleh. Alright. Sambung balik. Wala tattabi'u khutuwati syai. Syai ni bacaan lin. Ni ya lin. Sebelumnya balik atas kan. Pada syai ni lah. Syai. Khutuwati syai. Syai. Jangan syai. Kan marah no bunyi dia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Mentang-mentang lah perkataan syaitan. Tengah geram kat siapa tu. Khutuwati syaitan. Syai kan marah no. Ingat syai bacaan lunak lembut. Syai. Khutuwati syaitan. Syaitan. Nak baca Quran pun dalam keadaan yang tenang. Jangan dalam keadaan marah. Kan? Kalau marah tenang dulu, istighfar, ambil nafas. Kalau nampak pula perkataan ni, elok. Setan pun dia pun sama-sama juga hasut kita. Elok. Kalau sampai perkataan ni sebut setan, udah nanya kau mah. Syaitan. Sajalah gurau sikit ya tuan-puan. Tapi hati-hatilah. Syai tu jangan marah no bunyi ni. Syai. Itu kata sifat lunak tu. Okey, sifat lunak lembut. Khutuwati syaitan. Huruf ta tebal selamanya. Boleh tuan-puan? Huruf ta tebal selamanya. Selama-lamanya. Ni ada alif mat kat sini kecil ni. Kemudian ta asalnya mat asli, tapi sebabkan kita waqaf di sini, berhenti di sini, maka jadilah mat arid lisukun. Okey, boleh. Boleh, tuan-tuan dan puan. Ustaz yang ajar serius. Saya serius mengajar. Saya opini lah. Nak melawak tak pandai. Macam ni lah saya. Yang kenal tu kenal lah. Opini aja. Tak berubah. Hek widak, hok widak. Apa itu aja. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Habis. Ma'aril sukun tadi saya dah sebut. Boleh baca 2, 4 ataupun 6. Okey, saya baca dulu sekali. Sekali lagi kita baca sama-sama Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Okey, boleh kita baca sama-sama. Ready. Ni pendek je. 1, 2, mula. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Begitu. Boleh tuan-tuan dan puan? Okey. Serius bertempat. Betul lah tu. Serius bertempat kan. Takkan semendang nak serius atau jenuh kita ya. Kenalah chill-chill sikit. Sonok-sonok sikit biasalah tu ya. Boleh. Boleh ikut ni Jom kita habiskan. Ada sebaris lagi tu Sikit lagi tuan-tuan. Jangan keluar lagi. Tunggu Ustaz. Innahu lakum adum mubin.
innahu lakum aduwwum mubin. In nun bersabdu. Kena buat apa? Kena dengung. Wajibul gunnah. Kadarnya 2 harakat tuan-puan, dengung tu. Innahu hu 2 harakat. Maksilah qasirah. Dia sama je macam asli, cuma nama berbeza dari nama tu. Berbeza dari segi nama. Bacaan sama je, 2 harakat nah. Kat sini ada waw mad, nampak tak waw kecil ni? Innahu lak. Hu tu nak muncung ke? Semestinya sebab ha pada depan kan, hu. Kalau tak muncungnya apa mana gayanya? Ya. Innahu. Boleh? Cuba tuan-puan buat. Sebut hu tak muncung. Tak maunya. Tak boleh tuan-puan. Kalau boleh tu kabarkan. Takat gambar hantar kat saya. Nanti saya belanjalah. Cakoi ke apa ke, pau ke kan. Innahu mesti kena muncung. Dia tak boleh innahu. Kita melawan fitrah dia. Lawan fitrah. Huruf yang berbaris hadapan mesti kena muncung. Itu je, peganglah. Set dalam kepala masing-masing ni. Okey, huruf ha berada depan mesti kena muncung. Mesti kena muncung. Cuma macam saya sebut tadi lah, muncung tu janganlah over benar. Kan? Innahu. Lagi mau dia buatnya. Terkejut, cek ke bawah. Tengah tadarus tak muncul-muncul macam tu. Terbatal puasa orang tengok tu. Innahu. Biasa je, cukup. Boleh tuan-puan? Innahu. Cukup sekadar bunyinya lepas, sempurna sifat dia. Dah habis. Usah kita tension-tension fikir. Innahu lakum. Okay, selesai hu 2 harakat. Huruf lam dari atas la. Huruf kaf dari depan ku. Matikan mim. Innahu lakum aduwwum mubin. Lakum mim mati bertemu ain. Kat sini kena izhar. Jelaskan sebutan mim ni. Jelaskan makhraj. Jelaskan sifat dia. Innahu lakum aduwwum mubin. Kum tu kadar dia. Lakum aduwwum. Huruf ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Jangan bunyi hidung tuan-puan, ingat. Pastikan bunyi kerongkong ni. Adu. Huruf dal baris depan du. Aduwwum. Aduwu. Okey, asal bunyi kat sini aduwun, betul tak? Ni tanwin kan? Aduwun. Asal bunyi dia. Tapi tanwin ni bertemu pula dengan huruf mim. Maka berlakulah hukum idgham bi gunnah. Jadi idgham ni maksudnya apa? Memasukkan. Itu makna idgham. Apa yang kita nak masukkan? Betul tak? Masukkan ni. Bunyi tanwin ni asalnya aduwun. Wun. So apa yang nak masukkan? Bunyi tanwin tu masuk dalam mim. Maka sebab tu kita dengar aduwum. Yang wum itu kata idgham tadi. Masuk. Aduwum. Masuk secara sempurna. Istilahnya kamil. Idgham bi gunnah kamil. Masuk sertakan dengung secara sempurna. Aduwum mubin. Aduwum. Okey, dapat tak? Aduwum. Begitu. Clear ke ni? Idgham bi gunnah. Masuk masuk serta dengung.
Sudah ada yang nak ayar pula sekali. Boleh lah. Nanti tak kat gambar siapa yang boleh muncul kat situ tadi. Awak bagilah. Ya. Awak tu maksud saya lah. Saya bagilah cakui tadi dengan teh panas. Saya bagi uncang je. Tuan-puan bancuh diri nanti. Boleh? Baik. Aduwum. Okey, dengung dua harakat. Mubin. Mubin tu mad arid lis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Innahu lakum aduwwum mubin. Selesai. Sadaqallahul azim. Boleh? Boleh follow ni tuan-puan. Habis dah ayat kita. Satu ayat 208. Jadi insyaAllah sebelum kita tutup live kita pagi ni, mari kita baca sama-sama dulu daripada atas tu sampai lah mubin. Boleh? Ma'ril sukun, ya 246 tadi nah. Kena post. Tak adalah post, mai datang Ipoh. Tuan-puan pergi balai polis buat surat. Tunjuk gambar sekali yang muncul tu tadi, khabar kat polis tu. Kalau lepas lah. Khabar saya nak pergi Ipoh ni, nak tuntut barang. Kalau polis tanya sebab apa? Khabar kan. Ni sebab ustaz cabar saya sebut hu tanpa muncul. Saya boleh buat encik polis. So saya nak pergi ambil lah ni, kata. Dah lah rapik kita. Jom. Kita baca nak habis dah ni. Ready semua, tarik nafas, betulkan niat balik. Udah melawak-lawak tu sikit-sikit aja ya. Okey, dah. Jom. Tarik nafas, kita mulakan bacaan. InsyaAllah serius Kita fokus balik insyaAllah. Kita fokus. Okay, ready? Tarik nafas. 1. Boleh. Kita mula 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Kita baca sekali lagi tuan-tuan. Kali ni kita buat laju sikit. Kita lajukan tempo kita. Ready? Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai. Okey. Jadi kalau saya tengok ni komen-komen ni nampak macam ada nama-nama baru ni. Tak banyak lah. Jadi sahabat-sahabat yang baru pertama kali bersama dengan kami semua, bersama saya pagi ni, jom join grup Telegram. Kita ada grup tuan-puan. Okey, grup Telegram ada link kat atas kita sediakan, tuan-puan tekan sahaja. Okey, di atas saya ada sediakan link Telegram, tuan-puan boleh join. Okey, boleh join. Tekan link di atas. Dan kepada mereka yang nak dapatkan Ramadan Planner khas daripada Easy Ngaji, Ramadan Planner, untuk anda menyusun, untuk anda semua merangka, untuk anda semua plan Ramadan pada tahun ini dengan lebih baik, jom dapatkan Ramadan Planner daripada kami. Macam mana nak dapatkan? Tekan link di atas tuan-puan. Saya ada sediakan juga insya-Allah. Baik, dan seterusnya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi memberikan komitmen daripada awal sehinggalah selesai bacaan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan tuan-puan jangan lupa terima kasih pada Allah kerana masih memberikan nikmat ini kepada kita, memberikan perasaan cinta terhadap Al-Quran kepada kita. Okay, ingat tuan-puan, bukan semua orang boleh buat macam yang kita buat sekarang. Bukan semua orang boleh start 8.30 sampailah habis ni untuk fokus dengan satu benda ni. Kalau nak ikutkan, banyak benda kita boleh buat tuan-puan. 1 jam setengah kita bersiaran langsung ni. Jadi kalau ikutkan 1 jam setengah tu macam-macam benda boleh buat. Tambah-tambah kalau berada di rumah kan. Kalau nampak pokok tu, tengok kecil-kecil besar, tengok pokok tak siram lagi. Tak apalah, tinggallah kejap live ni, pergi siram pokok dulu. Kan? Manalah tahu kot nanti dah siram pokok tu besar pula kan. Tak adalah. Cuma macam tu lah. Okay, bukan semua orang boleh buat. Jadi syukur pada Allah kerana menghadirkan perasaan itu pada kita. Itu yang paling penting. Bukan semua orang boleh buat. Ingat tu. Okay, ingat itu adalah nikmat yang perlu kita banggakan untuk diri kita ni. Pencapaian untuk diri kita ni. Ada yang rasa kejap. Rasa kejap tu tak tahulah. Tapi yelah, macam saya bercakap, so rasalah kejap. Tutak udah pukul 10 kan. Tapi tuan-puan ni yang mendengar ni, kan, yang mendengar, tambah pula bukan bersemuka. Saya pun bukan tahu tuan-puan tidur ke apa. Tapi insya-Allah, tidur ke tak tidur ke, asalkan niat kita nak mendapatkan ilmu tu, walaupun ada penat lelahnya, insya-Allah ada ganjaran pahala juga. Okay, so jangan lupa enjoy juga, tapi jangan lupa untuk kita sentiasa dekatkan diri dengan Quran. Boleh tuan-puan InsyaAllah kita nak masuk Ramadan ni. So kita boostkan kita punya semangat kita ni untuk sama-sama kita menghidupkan Ramadan pada tahun ini dengan Al-Quran ini. Kita penuhkan harian kita, insyaAllah boleh. So itu sahaja, mohon maaf salah dan silap. Sekali lagi saya ulang, siapa yang nak dapatkan Ramadan Planner boleh tekan link di atas. Dan yang baru pertama kali, yang belum join lagi grup Telegram kita, boleh tekan link di atas juga. Dan masuklah, saya jemput, saya alu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan insyaAllah. Tak ada apa dah, selamat berhujung minggu tuan-puan. Salam Jumaat kepada semua. Yang lelaki jaga diri baik-baik, pergi sembahyang Jumaat apa semua tu, elok lah. Okay. Dan yang mak-mak apa semua, pastikan saat lagi nak masak tu jangan termenung fikir pasal muncung tak muncung tadi tu. Okay. Usah dipikirkan cakui ke teh ke, usahlah. Usah dipikirkan lagi ya. Boleh tuan-puan. Itu sahaja. Selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa pada hari Isnin nanti insyaAllah. Alright. Saya undur diri dahulu. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Okay, boleh? Tak apa, order je dulu. Siapa yang belum sampai, kita tak buat posting lagi. Okay? Siapa yang belum ada Telegram, kena ni lah. Kena download Telegram dulu lah ya. Kalau tidak, mana mahu nak masuknya.
Kena download dulu ya. Okay, itu je. Jangan lupa, terima kasih kepada Allah. Dan jangan lupa hashtag kita apa dia tuan-puan? Santai tapi sampai. Ingat, santai tapi sampai. Ingat tu tagline tu sampai bila-bila. Hashtag santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan jangan keluar lagi. Kita layan dulu hari Jumaat ni. Kita muhasabah dulu, dengar dulu lagu Mukmin Sejati. Okay, khas buat anda semua. InsyaAllah kita hayati lirik tersebut. Jumpa lagi. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah
hukuman pada hambanya, moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati